Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan para atlet kebangsaan dan pegawai-pegawai yang akan mewakili negara ke Sukan SEA ke-31 Hanoi, Vietnam untuk sentiasa menjaga disiplin masing-masing bagi menjaga nama baik negara. Dalam sabda pada majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara ke sukan tersebut, Duli-Yang Teramat Mulia menekankan penyertaan para atlet pada sukan tersebut adalah berdasarkan kepada sukat-sukat dan penilaian yang terperinci yang telah dibuat dan diputuskan oleh Jawatankuasa Tertinggi Penilaian dan Pemilihan Atlet Kebangsaan yang berasaskan daripada sokongan urusia penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Berakas. Keberangkatan Duli-Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam sembah alu-aluan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menekankan pentingnya bagi semua pihak, khususnya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan, para jurulatih dan atlet sendiri untuk berganding bahu dan bekerjasama secara strategik bersama Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam untuk bergerak secara bersatu untuk mengenal pasti dan membangun bakat-bakat sukan secara profesional dan sistematik. Duli-Yang Teramat Mulia bersabda mengingatkan para atlet dan pegawai-pegawai yang akan mewakili negara di Sukan SEA nanti supaya akan sentiasa berhati-hati dalam menjaga diri dari wabak COVID-19 di samping mematuhi semua peraturan-peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh pihak penganjur Sukan SEA ke-31. Dengan cara tersebut, sabda Duli-Yang Teramat Mulia, para atlet dan pegawai akan dapat membendung wabak COVID-19 daripada berjangkit dan merebak. Duli-Yang Teramat Mulia berkenan menyerahkan bendera negara kepada Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan selaku Chef de Mission. Kontingen negara seramai 39 orang terdiri daripada 23 orang atlet dan 16 orang pegawai. Sukan SEA ke-31 akan bermula 12 hingga 23 Mei ini. Pada Sukan SEA kali ini, negara Brunei Darussalam akan menyertai 4 acara iaitu Sukan e-sports, Karate Do, Pencak Silat dan Wushu. Kontingen negara dijangka bertolak ke Hanoi, Vietnam secara berperingkat-peringkat mulai hari ini. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 312 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 4 Mei 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 21,979 dos, iaitu 51.2%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan kemarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 20 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa kepada jumlah keseluruhan kepada 2,025 dos, iaitu 4.7%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 65.6%. 146 kes baru telah dilaporkan, iaitu 134 kes hasil ujian ART dan 12 kes adalah hasil dari 585 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu,
Jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 142,312 kes. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 132 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,540 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 587 kes, iaitu 10 kes sedang dirawat di hospital manakala 577 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Orang ramai diingatkan terus melaksanakan prosedur operasi standard SOP masing-masing, terutamanya semasa musim perayaan ini. Menteri Kesihatan ketika menjawab soalan daripada media menjelaskan peningkatan kes COVID-19 ketiga ini sedikit membimbangkan, namun orang ramai harus terus melaksanakan ujian pantas antigen ART selain mengambil vaksinasi dan suntikan booster bagi memastikan keadaan kes di negara ini terus terkawal. Disiplin istiqamah dalam menjaga hafalan dan niat semata-mata kerana Allah antara rahsia kejayaan para peserta pertandingan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan baru-baru ini. Kejayaan yang diraih itu menjadi motivasi kepada para peserta untuk meningkatkan lagi kualiti bacaan dan hafalan mereka. Laporannya bersama Nur Maziah Jini. Johan kategori A pertandingan tersebut, Dayang Amal Azia binti Muhammad Saiful Ashrin sudah terbiasa mengamalkan rutin menghafal Al-Quran sejak berusia 5 tahun. Pelajar sekolah Al-Falah Sungai Akar yang berusia 9 tahun ini telah menghafaz surah An-Naba hingga surah An-Nas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan sangat bergembira atas kemenangan ini. Saya berharap untuk meneruskan hafalan sehingga 30 juz Al-Quran. Sejak dihantar ke kelas hafaz di sekolah, memang nampak ia berminat untuk menghafal Al-Quran. Di samping itu, ia pun melihat sendiri abangnya menghafal Al-Quran. Jadi dari sana kuat semangatlah untuk terus menghafal Al-Quran. Awang Abdul Matin bin Zul Nurin pula memanfaatkan waktu selepas menunaikan sembahyang fardu untuk menghafaz Al-Quran dan pemahamannya. Kemahuan yang tinggi dan rasa cinta kepada Al-Quran selain tidak makan makanan ringan untuk membantu menguatkan daya ingatan antara rahsia kejayaan pelajar sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang berusia 13 tahun ini. Lepas sembahyang fardu itu, saya menghafal sikit-sikit dulu. Lepas tu minta tasmih daripada ibu sama ayah untuk mencekkan bacaan. Kami cuma menggalakkan di mana ia minatnya tu kan tu. So kami bagi moral support lah tu. And then usaha dengan memperbaiki bacaannya dengan mengikuti kelas-kelas Al-Quran je lah. Menyedari banyak keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat, mendorong Awang Ahmad Darwish bin Hamdan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Berusia 16 tahun, pelajar Institut Tahfiz Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ini menyifatkan kejayaan yang diperoleh bukan alasan untuknya membanggakan diri. Sentiasa menepati waktu pembelajaran Al-Quran, bersiap siaga dan bersemangat menjalani waktu hafalan dan tasmik bersama guru. Bagi Dayang Dalili Bazila binti Haji Jailani, menyertai pertandingan tersebut merupakan salah satu cara menguji kebolehannya menghafaz Al-Quran. Anak kedua dari 5 beradik ini berkata, menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang mudah dan banyak cabarannya. Memang pada awalnya tadi buat macam kerana manusia. Macam ada orang kerana ibu bapa, kerana guru, kerana tasmik, kerana duit mungkin. Tapi lama kelamaan akan terdetik tu rasa kerana Allah tu dengan sendirinya dah.
Sementara Dayang Dalili Faika binti Nasruddin yang memenangi kategori E mengongsikan, untuk menghafaz Al-Quran dengan berkesan, ia bermula dengan persediaan luaran dan dalaman yang mantap dan teratur agar objektif memelihara Al-Quran dapat dicapai. Cara menjaga hafalan Al-Quran ini secara konsisten, sentiasa membuat target setiap hari, mau berapa juzuk ataupun mau berapa lambar untuk diulang, untuk dihafal, agar sama sentiasa paksakan diri walaupun kadang ada terasa malas. Itu bukannya alasannya untuk tidak mengulang. Setiap orang setentunya memiliki hobi tersendiri. Namun berbeza dengan pasangan suami isteri ini yang mempunyai hobi yang sama, iaitu mengumpul koleksi permainan mini sejak tahun 2008. Awang Muhammad Raimi bin Abdul Samad dan isteri berminat dalam mengumpul model kereta mini dan minatnya berkembang dalam koleksi dari karakter-karakter dari filem. Kenang balik masa damit-damit dulu, bukan semua mampu beli barangan. Kalau ada pun macam maybe 2 bulan sekali. Tapi sudah besar start alam pekerjaan tu, mampu sudah beli semua yang macam barang-barang ni boleh sudah dikumpul, dipamerkan lagi kan dalam almari tu. Jadi setiap hari balik itu pun macam puas hati bah. Orang stres pun kurang . Menariknya, beliau dapat berkongsi hobi tersebut dengan istrinya. Di samping berkongsi minat yang sama, mereka juga menyimpan koleksi miniatur berasaskan cerita legenda Inggris yang popular. Saya juga berminat untuk mengumpul miniature. Jadi bila terjumpa miniature yang perfect itu, macam dia punya detailsnya lawa, perfect, macam mana dengan yang tadi lihat kartun yang dulu-dulu tu. Jadi minat itu timbul untuk membeli apa sahaja. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di bulan Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Menyambut Hari Raya dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Semoga kita dapat memperkukuhkan hubungan silaturahim dengan saling bermaafan antara satu sama lain. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 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 Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada kedua ibu bapa saya, Haji Zaidi Muhyiddin dan Hajah Nur Fazilah Haji Jumaat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Please stay safe. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dengan moto Know the Strength in Archery, Pusat Akademi Sukan Memanah Al-Rafi berjaya melahirkan 500 pelajar sejak penubuhannya pada tahun 2017. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan, terutama bagi mereka yang berminat dalam sukan berkenaan. Tahun ini pembukaan kelas praktikal dan teori memanah telah dibukakan dengan kolaborasi Pusat Akademi Sukan Memanah Al-Rafi, Institusi Yunus Emre dan Pemanah Antarabangsa Okcular Vakfi. Laporannya bersama Hazimah Jalil. Pada awal penubuhannya, para pelajar di pusat ini telah dibimbing oleh tenaga pengajar yang terdiri dari mereka yang berkelulusan daripada Akademi Al-Badar Archery Malaysia.
Berbeza pada tahun ini, tenaga pengajar pusat ini terdiri daripada mereka yang berkelulusan dari Republik Turki dengan sistem pembelajaran sukan memanah yang diajarkan mengikut silibus Republik Turki yang diiktiraf. Pembelajaran di sini memang berbezalah seperti yang terdahulu. Usually kami akan gunakan kelas 1 untuk belajar teori basic asas-asas peralatan memanah, keselamatan memanah, khususnya bagi orang yang baru mengikuti kursus inilah. Setakat ini ada lebih kurang 4 orang yang ada kelulusan daripada Aussillerwaffe, yang selebihnya hanya ada kelulusan kursus coaching yang dari Malaysia lah. Lebih kurang 300 pelajar mengikuti pembelajaran di Pusat Akademi Sukan Memanah Arafi pada masa ini yang menawarkan 3 kursus pembelajaran iaitu Beginner Course, Intermediate Course dan Advanced Course. Di samping itu, pusat ini turut menawarkan intro classes yang dibukakan bagi warga Kementerian Pertahanan dan orang ramai. Manakala Junior Archery Program, JAP pula dibukakan bagi kanak-kanak yang berusia antara 6 ke 10 tahun. Tenaga pengajar memberikan pengajaran dari segi teknik memanah, cara-cara memanah, macam mana untuk fokus untuk memanah, macam mana cara-cara untuk memanah dengan cara yang betul. Di samping itu, didapati sekiranya ada kesalahan dari segi teknik yang kami lakukan, akan diperbetulkan. And first, I learned about the basic of archery for almost like two months, and then once I graduate, I started to enjoy more about archery. Then I decided to join the next step, which is the intermediate class session for 6 months. They also learn all the discipline and teknik pun kalau start dari umur muda is very good lah tu. Di encourage lah kalau kids start dari awal, and then we also had ada dari umur yang pension pun ada ikut juga this sport. Diharap dengan adanya aktiviti seperti ini dapat memperluaskan bidang sukan di negara ini di samping mengisi masa dengan sesuatu aktiviti yang bermanfaat.